Okey, izinkan saya cuba ketengahkan perkara ini. Saya telah memberikan banyak perbincangan mengenai isu ini, kitaran dosa. Satu kitaran yang bahkan wujud dalam orang-orang yang baik juga. Mereka solat, mereka membaca Al-Quran, mereka bahkan melakukan umrah dan ibadah. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak dapat melarikan diri dari amalan tidak baik yang tertentu, terutamanya pada masa-masa mereka bersendirian. Okey, terdapat dua bahagian masalah ini. Salah satu dari bahagian itu ada kerohanian, spiritual, dan bahagian lain adalah psikologi. Dan kita harus menangani kedua-dua bahagian tersebut. Mari saya mulakan dulu dengan psikologi. Hanya kerana kebanyakan masa kita mengadakan perbincangan isu ini, kita masih tidak menangani aspek bahagian psikologi. Kita hanya menangani dari sisi kerohanian, spiritual. Jadi saya akan cuba menekankan lebih sikit dari sisi psikologi ini dahulu. Anda harus memahami bahawa dalam psikologi ada pencetus, bahasa Inggeris trigger. Dengan kata lain, ada situasi tertentu yang membuatkan fikiran anda, mereka mengeluarkan bahan-bahan kimia tertentu di otak anda dan mereka membuat anda ingin melakukan beberapa perkara dalam situasi dan settings tertentu. Benda ini adalah dipanggil pencetus. Jadi sebagai contoh untuk seorang pemuda, saya akan memberikan contoh yang kasar ya. Seorang pemuda sedang menonton action movie. Dia menonton movie itu dan dia nampak seorang wanita yang cantik dalam movie itu. Dan sebaik sahaja dia melihat satu pemandangan itu, fikirannya dicetuskan. Dan dia pause movie itu dan terus menonton sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan dia ini sudah terbiasa melakukan itu. Ini bukan disebabkan filem itu sendiri, movie itu sendiri. Tapi ia adalah satu perkara yang mencetuskannya. Atau bagi sesetengah orang, ketika mereka kembali ke apartmen atau bilik mereka, ketika mereka bersendirian sendiri, perkara-perkara buruk berlaku ketika mereka bersendiri. Dan ketika mereka berada di masjid, jelas ia tak berlaku. Ketika mereka bersama rakan-rakan mereka, ia tidak berlaku. Tapi apabila mereka sendiri, ia berlaku. Jadi nasihat pertama untuk semua orang di sini dan juga saya sendiri adalah anda harus mengenal pasti bilakah dosa itu berlaku. Apabila saya bersendirian. Di mana saya ketika ia berlaku? Pukul berapa ia berlaku? Dan jika anda dapat mengenal pasti masa yang bermasalah dan tempat yang bermasalah dan situasi yang bermasalah, anda harus berusaha mengubah keadaan tersebut. Anda seseorang lelaki muda dan anda mempunyai masalah dengan jenis-jenis perkara yang terdapat di internet dan anda melihat perkara-perkara seperti itu. Letakkan laptop, letakkan mobile device, letakkannya di dapur. Supaya ibu kamu nampak kat situ, ayahmu berjalan kat situ dan jangan meletakkannya di bilik anda. Dan bagi ibu bapa juga, letakkanlah barang itu di tempat yang kelihatan di rumah. Skrin-skrin ini sedang merosakkan anak-anak kita. Serius. Okey, kemudian perkara lain dari sisi rohani masalah ini. Ia adalah sesuatu yang normal bagi manusia untuk membuat taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian kembali dan melakukan dosa itu lagi. Kerana kita adalah khata'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita bukan sebagai khati'un tetapi khata'un. Kullu bani Adam khata'un. Dan khata' adalah siratul membalaghah. Itu disebut keadaan hyperbola. Apa maksudnya? Dalam bahasa mudah adalah orang yang mengulangi kesilapan berulang-ulang-ulang kali. Seperti khabas, membuat roti berulang-ulang kali. Anda tahu? Khata' membuat kesilapan berulang-ulang kali. Jadi itu akan berlaku. Tidak dapat dielakkan bahawa beberapa dosa akan berlaku berulang-ulang kali. Namun bagaimanapun, jika di belakang fikiran anda, saat anda membuat taubah, anda sudah memikirkan, 3 minggu dari sekarang, saya akan melakukan ini lagi pun. Jika anda sudah berfikir macam tu bahawa di bahagian belakang kepala anda macam tu, walaisatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan perbuatan jahat. Mereka sudah pun menerimanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka berkeras tidak meneruskan perbuatan keji mereka, perbuatan jahat mereka. Dengan kata lain, anda harus membuat komitmen yang serius secara lisan dan betul-betul sedar. Ini mesti dihentikan terus. Bukannya pada satu masa anda menangis dan anda balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku minta ampun. Aku tak percaya aku telah melakukan ini. Tapi lepas tu terus melakukannya lagi selepas itu. Anda harus mencari jalan untuk menjauhkan diri dari ini sepenuhnya. Komitmen serius terhadap diri sendiri. Dan jika anda tidak dapat melakukannya sendiri, dapatkan bantuan rakan. Minta pertolongan orang yang anda percayai. Saya tahu ia kadang-kadang memalukan, tetapi kadang-kadang kita semua memerlukan nasihat dan counsel kadang-kadang. Dan apabila anda menyedari bahawa ia telah berlaku selama bertahun-tahun dan anda belum dapat keluar dari situ, sudah tiba masanya untuk meminta pertolongan orang lain.
Itulah sebabnya dalam ummah hari ini, kaunseling psikologi dan rohani sangat-sangat penting. Begitu banyak orang muda yang memerlukan kaunseling dan keluarga memerlukan kaunseling. Itulah salah satu keutamaan terbesar dalam ummah ini hari ini. Kerana itu akan menjadi cara keamanan yang akan disampaikan kepada ummah.